Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, sekali lagi kita bertemu pada malam ini di kuliah musim, masih lagi di musim wabak COVID-19 ini. Dan sekarang kita berada di pecutan terakhir, iaitu pada 10 malam terakhir. So malam ini malam yang ke-21. Semalam silap buat pengumuman. Jadi malam ini sebenarnya malam yang ke-21, iaitu malam ganjil. Salah satu malam ganjil. Kalau di tempat saya ni tengok tadi bintang pun nampak di langit. Cuaca agak menarik, tenang kan? Sebab Nabi kata carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Jadi hakikatnya kita tak tahu, cuma mengikut yang semalam yang sebut tu para ulama, mengikut Imam Ghazali mengatakan bahawasanya kalau tengok hari jatuh bila bermulanya puasa, so ketika melihat anak bulan, puasa bulan ni tahun ini adalah pada hari Jumaat, maka mengikut pendapat mereka tu, maka Lailatul Qadar tu jatuh pada hari malam 27, mengikut kata ulama. Sebab katanya aku tak pernah putus sejak dia kecil lagi dengan menggunakan kaifiat macam itu. Tapi orang ulama ni dia walaupun macam itu, mereka ni bukan macam kita, ya? Mereka sentiasa beribadat, bukan takat 10 malam terakhir, bukan takat sebulan Ramadan, sepanjang tahun mereka macam itu. Maknanya solatnya daimun, berkekalan, puasanya daimun sepanjang tahun. Kita ada waktu, tu masalah kita tu. Bila kita buat masa berwaktu tu yang jadikan teruk tu, yang jadikan kita keletihan rasa, sebab kita tak pernah buat. Kita hanya tunggu 10 malam terakhir saja. Sedangkan ibadat ini sepanjang masa, sepanjang tahun. Jadi kita belajarlah pada tahun yang macam ini ni, untuk lepas pada ni, insya-Allah kalau dipanjang ke umur, kita cuba latih diri kita dengan memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah. Sebab bila dah mati masuk dalam kubur, dah tak ada peluang lagi dah. Nak buat baik pun tak boleh, walaupun duduk dalam kubur duduk teringat, minta ke Tuhan, aku nak buat baik. Tuhan kata tak boleh dah, habis dah tempohmu. Jadi inilah masa kita, sisa-sisa hidup yang Allah bagi ni, kita cubalah pertingkatkan lagi dengan amal-amal ibadat. Banyak amalan kalau kita lihat, dengan selawat saja, selawat Nabi saja tak larat nak baca dah. Bacalah banyak mana pun. Orang tanya ustaz ada had tak? Tak ada had, baca je. Lagi banyak baca lagi bagus. Satu kali kita baca, 10 kali kita Nabi doa kepada kita, Allah pun doa kepada kita. Allah bagi, mana doa Tuhan tu, Tuhan bagi kat kita rahmat. Saya macam itu. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Buat 9 tasbih 10 malam terakhir ni. Allah ustaz oi, menggeletar tangan masa bongkok, masa sujud tu, ya Allah, punya sabarlah, lepas hari 2 hari sakit punggung, sakit urat, sakit ni, menahan nak ngabihkan 10 kali tasbih tu. Jadi kalau solat tasbih tu nak baca sampai mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan? Bolehlah dekat tu, tapi eloklah sampai wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sampai habis. Sembahyang tasbih pula macam mana? Macam sembahyang biasa je, usolli sunnatat tasbihi raka'ataini lillah taala. Kalau waktu malam buat 2 rakaat, kalau siang buat 4 rakaat sekali. Rakaat pertama baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah, apa-apa surah.
Macam solat biasa je. Habis surah, terus baca 15 kali tasbih. Terus sekali 15 kali. Yang lain, tiap-tiap tempat rukun tu baca 10. Rokok 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10. Benda sujud bagi 10. Nak bangun, masa duduk sekejap tu, kita berhenti sekejap, masa tu baca lagi 10. Habis tu baru kita naik balik berdiri, sambunglah lagi dengan Fatihah, surah, tasbih lagi 15 kali. Ingat masa berdiri baca surah aja 15 kali. At least semua 10. Lepas tu turun balik. Buat tu rokok 10, i'tidal 10, sujud yang pertama 10, duduk antara sujud 10, sujud yang kedua 10, bacaan tahiyat. Habis saja bacaan tahiyat, sambung 10 lagi tasbih. Tasbih 10 kali lagi, maka cukuplah rakaat yang pertama, yang solat tasbih yang pertama tu 150 kali tasbih. Bangun lagi buat lagi sekali. Bangun lagi sekali buat 150 lagi. Jadi jumlahnya 300 tasbih pada malam-malam macam ni. Dapatlah tasbih kalau kita baca saja. Tak ada dalam solat, ni dalam solat. Tu contoh. Contoh solat tasbih. Sebanyaklah solat-solat yang lain tu yang boleh antara yang banyak-banyak amalan tu selain pada solat tahajud, solat witir kita sembahyang tadi, tarawih dah 20 rakaat dah. Tarawih dah 20. Kiralah, maknanya dikira oleh Allah juga. Kalau betulan jatuh pada malam Lailatul Qadar tu, maka tarawih juga termasuk dalam solat malam. Dikira dah pada malam Lailatul Qadar tu. Maknanya kalau pahala Allah bagi, dapatlah pahala 84 bulan, berapa hari dah. Tu puasa pahala 84 bulan. Maknanya puasa tu setiap hari selama 84 bulan tu, kiralah sehari 30 hari. Sebulan 30 hari. Setahun ada 12 bulan, 360 hari. Kali dengan 84, kali dengan jumlah amal yang kita buat tu. Itu kata Allah nak bagi supaya kita ni umur pendek. Jadi amalan sikit, maka Allah macam mana Allah nak gandakan amalan kita? Setahun sekali Allah bagi, semalam je. Daripada 365 hari itu, hanya satu malam sahaja yang Allah bagi kita. Satu malam saja Allah bagi pahala sampai 84 bulan. Itu pun kita tak larat buat. Dia duduk sibuk dengan dunia ni. Dia sibuk dengan projek benda pun kita tak faham lah. Kau nak buat juga boleh. Jangan malam-malam ganjil jangan buat kerja. Malam-malam genap buat. Kalau nak je dah gelenyar sangat, dah tak sabar dah nak buat benda dunia tu, pulun pergilah malam genap. Malam ganjil jangan. Sebab Nabi sebut malam-malam ganjil tu, carilah pada malam ganjil Lailatul Qadar tu. Jadi berapa hari je? Malam 21 macam malam ni, malam 23, malam 25, malam 7, malam 29. 5 malam saja nak pulun beribadat. Tu mulalah ngantuk lah, nak tidur sekejap lah, kalau lebuh sampai ke sahur tu. So, jadi ini waktu-waktu yang kritikal. Allah bagi peluang. So kita ambil lah masa-masa yang ni sekejap. Tak ada rugi lah. Kalau letih sangat malam esok siang tidur. Seperti malam ni kita dapat malam ni. Taubat ke, nak mengaji ke, nak baca Quran ke, nak bahas benda ke, buatlah. Malam ni. Kalau rasa mengantuk sangat, tengoklah apa benda, buku ke apa kan. Ni zaman sekarang senang ada handphone. Buka lah handphone sebelah tu, baca Quran ke, biar dah Tok Syekh Arab tu mana kan, Syekh Sudais ke apa ke baca. Bagi segar sikit mata. Kalau rasa ngantuk lagi, tak air sebelah, garam sikit. Tak cawan situ, tak garam. Ambil garam tu boleh makan. Ada setangi, pasang setangi, ada bakhur, bakar bakhur tu. Gaharu tu bagi wangi lah rumah tu. Malam-malam 10 malam terakhir ni cukup cantik kalau kita dapat bakar bakhur tu. Mudah-mudahan sebab malaikat dia suka benda-benda wangi. Jadi yang akan datang tu adalah malaikat-malaikat. Maka bila bau tu bau menyenangkan malaikat tu, bau out gitu. Baik. So, jadi ini yang kita akan buat selama 10 malam terakhir ni. Ni dah malam ni, kira malam ni dah. So, jadi kita pelan-pelan lah, belajarlah. Belajarlah sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kena jadi orang yang bersabar. Kalau kita sabar, dapatlah ganjaran untuk kita. Cuma kita jangan targetlah paksa Tuhan, kalau aku sembahyang, aku zikir malam ni, kau bagi kat apa kat aku. Tu tak perlu. Dia yang mudahnya, kita buat sudah kerana Allah. Tak usah duk tanyalah kerana apa, buat sudah. Kita rasa kita ni, bila kita buat ibadat, kita ingat kepada Allah. Bila kita zikir, ingat kepada Allah. Bila kita selawat, ingatkan Nabi, ingatkan Allah.
Bila kita tasbih, kita ingat kat Allah. Kita sembahyang, kita ingat kat Allah. Baca Quran, kita ingat kat Allah. Tak baca apa, apa pun tak ingat. So jadi nak ingat kepada Allah macam mana? Kena hadapkan ibadat tu. Baca zikir lah, saya berjalan ke pegang tasbih tu. Lalu mengantuk sangat, berdiri jalan dalam rumah tu. Tak salah mana kan, dah mengantuk. Macam mana nak buat? Kalau duduk tu lain lah. Berdiri, jalan sekejap. Bangun, duduk atas bangku sekejap ni kan, duduk sini. Yang penting zikir. Kan? Tak semestinya nak duduk atas sejadah tu, tak. Kan? Dah pegang tasbih, nak tasbih tu, berjalan sekejap bagi lah ngantuk. Kalau nak solat kan, duduk balik atas sejadah tu. So ini sajalah kita share tengok macam mana. Mungkin ada yang baru nak mula, tak pernah peduli pun bulan Ramadan ke, lantak je lah. Hari apa pun orang kata, Allah sibuk benar ustaz, tak upaya dah. Oh, kamu tolak rezeki, kamu ingat senang nak dapat. Mampukah kamu nak beribadat selama 84 bulan? Larat? Tak ada, ni semalam je. Semalam je. Esok siang pulunlah kerja. Itu malam ni lagi. Mana 10 malam ni kita ambil masa, bagi ruang kat masa tu, ke Lailatul Qadar tu. Biar peluang kita dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar tu. Soal orang kata berjumpa tak berjumpa tu, itu anugerah. Tapi tanda-tanda tu ada. Tenang malam, macam malam ni dekat rumah saya ni. Tenang tengok, tak ada bunyi anjing apa tak bunyi. Kan kita tak tahu entah malam ini ke, mungkin jakat kita malam 27. Tapi entah dia datang malam ni, kita bukan tahu. Jadi benda tu kita buat je. Jangan kita duduk, oh malam ni kot, malam ni relax jangan. Tak boleh. Tu cara dia untuk beribadat. InsyaAllah tu sebagai mukadimah malam ni. Nanti kita sambung lagi tentang malam tajuk pengajian kita macam biasa. Kita akan sambung lagi lepas ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi. So jadi tajuk kita masih lagi di tentang untuk solat, tentang wuduk. Jadi main semalam pun kita dah bincang agak panjang tentang bagaimana kisah wuduk zahir dan batin. Jadi saya harap semua pendengar yang mengikuti kuliah ini dah mula dapat menyerap macam mana tentang hikmah wuduk zahir dan batin. Kemudian semalam kita cerita tentang hatim, bagaimana hatim solat. Dia pandang di depan dia ada Allah, di kanan dia syurga, di kiri dia neraka, di belakang dia malaikat maut. Jadi ini bukan masa semayang, sebelum dia nak angkat takbir tu. Di masa nak angkat takbir tu, dia hadirkan kedudukan begini, dan dia sedang berdiri di atas titian siratal mustaqim. Maka dia dapat dengan khusyuk. Bila dia pandang macam tu, hati dia lebih khusyuk dan tawaduk ketika dia beribadat. Tadi ambil wuduk. Wuduk tu dah penyucian dah. Mana bila dia solat tu, dalam keadaan dia dah hadir Allah dalam hati dia tu, sentiasa ingat dia kepada Allah. Itu hatim. Kita pun macam itulah. Kita mengaji ni bila ada kisah-kisah macam ni, sebenarnya bukan nak cerita pasal dia. Dia nak ngajar kita macam mana cara nak bagi khusyuk tu. Khusyuk tu macam mana. So jadi kita kena faham lah benda tu. Bila ada kaedah nak buat bagaimana. Kemudian sedikit tentang semalam bagaimana tentang wuduk yang batin tu. Ada zuhir. Yang zuhir itu ialah membasuh semua anggota wuduk dengan air. Nah, kalau wuduk batin itu adalah membasuh anggota badan dengan 7 perkara. Taubat, menyesali dosa, membersihkan diri dari cinta dunia, tidak mencari dan mengharapkan pujian dari manusia, meninggalkan sifat bermegah-megah, menjauhi khianat dan menipu, serta meninggalkan dengki. Ini demikian dikhabarkan oleh Hatim. Jadi bahasa mudahnya, nak hafal kita tak terhafal yang kita sebut selalu tu. Nak buang kufur maksiat. Saya selalu guna perkataan itu sebab ringkas, pendek, dan kita dah ulas pada awal. Dan bila sebut kufur maksiat, segala perangai-perangai mazmumah ni, nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah faham. So, jadi bila kita nak berwuduk, nak pergi tempat wuduk tu, kita dah pandang dah dengan mata hati kita. Kita ada niat dah. Jadi sebab tu sebelum nak wuduk, apa adab ni? Pertama kena mengucap dulu. Kita istighfar dulu. Istighfar supaya kita keluar daripada wilayah kufur maksiat tu. Kita minta ampun ke Allah. Keluar dulu. Tu niat dalam hati minta Tuhan ampunkan segala kesalahan, kesilapan kita.
Mana kita tak nak duduk dalam kufur, takut-takut ada kufur maksiat tu. Lepas tu segera kita kembali kepada wilayah iman dan taat dengan mengucap dua kalimah syahadah. So ada dua perkara yang nak kena buat di situ. Pertama istighfar, yang kedua mengucap balik. Sebab mengucap tu, bila dengan mengucap kalimah syahadah, kita kembali kepada iman. Mana kita keluar daripada kufur maksiat tadi, balik kepada iman Islam ihsan ni. Baru jadi. Baru kita nak tu, baru nak cuci wuduk tu. Maknanya sebahagian daripada wuduk batin ni. Kan? Nak keluar tu. Keluar, istighfar, minta ampun pada Allah. Mana yang salah silap kita tu selama berada dalam perkara yang kufur maksiat. Dan kembali kepada iman Islam ihsan ni dengan mengucap dua kalimat syahadah. Bila mengucap dua kalimat syahadah tu, maka kembalilah kita balik duduk dalam iman. Macam tu. Tu cara nak buat dia. Lepas tu barulah kita start dengan membaca bismillah. Dengan baca bismillah, barulah kita mula berwuduk. Sebab Nabi kata tiada wuduk kalau tanpa dengan membaca bismillah. Sekejap saya cerita balik lagi macam mana kena baca tu. Ni yang kita bincang semalam. Kisah ni menarik sebenarnya. Bila kita mula belajar macam mana kaedah-kaedah nak wuduk. Kalau sekadar nak cerita tentang rukun wuduk tu, sekejap kita cerita. Yang tu mudah. Baca yang teks dia. Rukun wuduk berapa, syarat sah wuduk berapa, batal wuduk berapa. Tu. Yang tu dia straightforward. Cuma nak memahamkan antara fiqh tasawuf ni. Kita ni dah mula kena belajar dah. Sebab tu saya rasa kamu yang mendengar kuliah-kuliah saya dah sebut ni dah mula kena absorb dah. Sebab kita akan cakap dari segi kuliah fiqh tasawuf. Kalau cakap pasal fiqh saja, dia jadi terasing ilmu tu. Terasing. Dia cerita straightforward tu. Jadi tasawuf tak masuk. Cerita pasal solat, tasawuf tak masuk, tauhid tak masuk. Macam mana kita nak solat? Sedangkan kalau fiqh tu dengan menegakkan, melaksanakan segala rukun-rukun solat. Tu. Kemudian tauhidnya kat mana? Tauhidnya hati tu sentiasa mengingati akan Allah. Tauhid mengisbatkan zat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dan kalau tasawufnya dalam solat, menjaga hati supaya khusyuk dan tawaduk dalam solat. Tu tiga kali kita masuk dalam pakej solat tu. Jadi maknanya kalau dalam solat, kalau tak ada tasawuf, Allah tak terima adalah solat kita sebab tak ada khusyuk. Jadi sebab tu Nabi kata dinilai solat tu kepada berapa banyak kita boleh khusyuk. Kalau dah banyak mengarut tu, macam bila nak dapat pahala dalam solat tu? Jadi sedangkan solat tu pula mencegah daripada perkara yang mungkar. Solat tu mencegah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu mencegah daripada kemungkaran. Jadi setiap kali kita solat antara zuhur dengan asar tu, dia mencegah kemungkaran tu. Nak sampai ke asar tu dia jaga kita. Dia jaga kita. Banyak perkara-perkara kalau kita tengok macam mana amalan-amalan yang boleh mencegah daripada kemungkaran. Contohnya macam Nabi ajar tu, kata Syekh Sya'rawi tu, Sya'rani. Dia kata apa? Barang siapa yang minum air mengikut tarikat jalan Nabi, Allah peliharakan hati dia daripada buat maksiat, buat jahat. Banyak tu salah contoh satu. Minum kali pertama bismillah, lepas tu alhamdulillah. Minum kali kedua bismillah. Atau habis minum alhamdulillah. Yang ketiga pun sama juga. Jadi selagi kata dia air itu berada dalam tubuh badan manusia, badan kamu, maka selama itulah tidak ada langsung keinginan kamu untuk melakukan sebarang maksiat. Contoh. Jadi banyak benda-benda. Masuklah wuduk. Wuduk ni mencegah kita. Solat tu mencegah kita. Jadi semua amal-amal yang kita ikut sunnah Rasul ni adalah nak mencegah kita daripada buat maksiat. Pasal maksiat ni bukan senang kita nak cegah dia. Kan? Kita terperangkap dengan maksiat. Kalau tak ada agama, kalau tak mengaji macam ni memang hancur kita. Dah tak faham. Kita mengaji pula dah faham satu arah aja. Pekah. Tauhid tak peduli, tasawuf tak peduli. Ni alhamdulillah. Jadi tadi pun kawan-kawan ada telefon kan, dia kata ustaz baru nak mula faham. Baru nak mula reti ustaz, baru nak mula buka minda tu, baru nak mula reti agama ni macam mana. Macam tu. Baguslah saya kata. Daripada dulu kamu tak reti langsung. Kan? Dulu tak reti langsung. Ini tahu dah mula faham, mula mengerti tentang apa itu agama yang kita nak belajar ni. Jadi kaedah ni so jadi ini yang kita kena ambil faham. Macam mana kita nak mulakan pengajian ni. So jadi kita dah mula tahu wuduk itu ada dua. Mana setiap kali kita berwuduk, kita tak ikut dah cara-cara lama. Pergi tempat wuduk tu ambil. Malam ni saya nak cerita banyak benda, nak cerita pasal nak mula wuduk ni. Sebab wuduk ni permulaan ibadat. Sebab tu awal-awal ibadat adalah taharah.
Kan? Awal-awal ibadat tu taharah dulu, bersuci dulu. Bersuci ni masuk dalam istinja-nya, dalam tandahnya apa semua tu, itu permulaan. Sebab tu taharah ni kalau siapa tak belajar, memang ibadat dia tak sah. Sebab dia meredah, dia tak tahu apa dia buat. Jadi bermulanya dengan taharah. Bila taharah istinja. Lepas istinja apa? Wuduk. Lepas wuduk pun nak solat nak apa. Masa wuduk tu macam-macam masalah kita tak faham. Masa dekat wuduk tu dah datang setan ni, al-wahan. Walhan tu datang. Dia tahu dah. Dia nak hancurkan kita dekat wuduk tu. Mari was-was macam. Okay. So di sini kita dah mula memahami tentang perjalanan untuk berwuduk. Apa langkah awal untuk wuduk? Itu yang kita baca semalam. Mana insya-Allah kita sambung, kita cerita balik. So jadi daripada cerita Hatim tadi, maka banyak kelebihan dia bila kita memahami konsep berwuduk cara zahir dan batin. Nanti jangan pula dia orang tanya, ada ke ustaz dalam Quran cerita zahir hadis apa ni wuduk zahir dan batin? Wuduk ni kan bersuci. Nak suci zahir saja, batin tu dosa tu nak kira dosa tu nak kira zahir ke batin? Dosa tu nak kira zahir ke batin? Kan nampak tak dosa tu? Yang kita wuduk ni benda anggota zahir ya. Sedangkan dosa tu benda maknawi ya. Dosa ni duduk dia menghalang kita. Dia membinasakan kita, dia menjadi hijab antara kita dengan Tuhan. Maka kita kena minta ampun. Betul, kita sendiri kena lakukan benda tu semasa kita nak berwuduk tu. Jangan pergi-pergi wuduk tu ambil wuduk yang buka api bismillah selesai. Nampak sangat wuduk tu tak kemah, tak sempurna wuduk tu. Lepas tu nak ambil wuduk kalau ikut orang-orang soleh, orang sufi ni nak ambil wuduk, dia duduk berdiri sekejap dulu, istighfar dulu, lepas istighfar mengucap syahadah dulu betul. Baru dia mulakan nak berwuduk. Cuba tengok baik-baik. Tak kawan dengan tok guru, tak kawan dengan orang alim, kawan dengan orang jahil semua, kawan dengan puak-puak dia je. Lepas tu mana ni nak reti Mana ni nak faham ni ambil wuduk macam mana? Niat ke mana, macam mana nak niat? Niat dulu lagi dah. Ini masalah dia bila kita tak faham. So kita mengaji ni nak bagi faham. Kamu yang mengaji ni penjenuh bersabar tak? Mula-mula masa nak lari, macam nak left group ya. Ustaz ni kerja marah kat orang, garang mana ngajar. Itu yang dekat left tu. Mengaji apa ni Tapi dah berapa bulan kita mengaji? Cuba jawab dengan saya, tengok apa yang kamu semua dah dapat. Apa dah dapat? Sekarang ni apa yang dah dapat selama beberapa bulan kita mengaji ni? Tak sangka-sangka dah beberapa bulan dah. Ni nak masuk sebulan lagi ni. Macam-macam ilmu kita dapat daripada kita tak reti langsung, tak peduli, tak bercara, tiba-tiba kita diberi Allah hidayah. Yang bagi ni bukan saya, Allah yang bagi ilmu ni. Saya ni tukang cakap ya. Allah kata malam ni kamu bercakap macam ni. Malam esok bercakap macam ni. Cakaplah. Saya pun bercakaplah. Susunlah apa kita nak bercakap. Ini penyusunan tu daripada Tuhan. Faham tak? Dia cara tak langsung, kita kena fiqh, kita kena tauhid, kita kena tasawuf. Itulah rahmat di sebalik wabak tadi tu yang Nabi kata adalah azab bagi orang-orang yang Allah kendaki, yakni orang kafir. Manakala rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Kita duduk dalam rumah pun kita masih boleh dapat mengaji melalui WhatsApp ni. Kalau tidak, kalau tak ada handphone, pakai keraslah kat rumah tu. Bodohlah selama-lamanya. Jahillah selama-lamanya. Dan tak ada orang nak ngajar. Siapa dah peduli kita bang? Cuba kamu tanya diri kamu tu, ada tak tok guru terangin nak ambil? Dah perangai rupa tak tu hala tu, siapa nak ambil jadi nak murid? Tok guru pun takut, tengok Allah tak berani laku. Datang naik Belfire besar-besar. Tok guru berisau tengok. Sekarang ni dia ceramah kat aku pula. Itu kita kena fikir baik-baik. Jadi bila kita ada program orang mengajar kita, kita janganlah marah-marah. Lepas tu kita syukur dah sekurang-kurangnya ada orang nak mengajar kita. Asal mengaji ni bukannya ramai pun sebenarnya. Masa saya buat kelas ni adalah sikit kepada budak. Ustaz kita buat kelas boleh? Boleh. Lepas tu teringat ustaz kita buat group boleh? Boleh. Boleh saja. Betul makin lama makin ramai. Hak ramai itu bukan kerja saya pun. Hak Allah Ta'ala susun belaka. Jangan duk kata tu ustaz punya plan. Tak. Semua ni kesusunan Tuhan. Allah yang susun. Semua ni Allah yang susun. Allah nak bagi kita jadi elok. Bukan kita duduk rancang nak buat. Kita bukan tahu pun nak jadi. Covid datang kita bukan nak jangka macam ni. Kena kurung macam ni. Nampak memanglah Ismail Sabri yang kurung kita.
Kemudian Dr. Nur Hisham yang kurung kita. Nampak mereka yang buat tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang segala-galanya. PM kita Tan Sri Muhyiddin pun dia bukan dia sendiri itu pun dalam takluk kudrat erodat Tuhan. Gitu. Jenuh berdoa PM tu nak bagi rakyat dia ni risau. Jadi kita doalah sama-sama. Jadi semua ni dengan kehendak kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita nak belanji ni, nak mengaji ni. So, jadi dah kita dah mula faham, baik. So dah kita mula faham dengan wuduk, macam mana dia katakan tentang wuduk zahir dan batin tu. Okey. Semalam ni saya sambung sikit lagi. Jadi sebelum berwuduk, apa langkah-langkah yang pertama kita nak buat? Tadi saya dah sebut, sebelum kita langkah masuk ke wuduk, kita kena istighfar dulu. Ni nak ajar sikit kaedah kafiat dia. Tadi saya dah sebut. Kita keluar segera daripada kufur maksiat tu. Keluar mengucap dengan istighfar. Sebelum berwuduk tu kita istighfar dulu. Lepas istighfar, ataupun kalau kita risau nak masuk tandas bilik kita tu, kita istighfar daripada luar, siap-siap dulu kan. Lepas istighfar tu pelan-pelan tu. Kalau tak boleh rasa tak, kalau tempat tu tak pandai elok, kita istighfar dalam hati pelan-pelan. Taubat, tak kisah. Taubat ni tak semesti dengan sebutan di mulut. Yang penting hati kita tu bertaubat. Lepas tu kita mengucap syahadah, kan, ucap syahadah, kembali kita kepada beriman. Jangan tak mengucap dulu. Dan lepas mengucap, barulah kita buat apa? Baca bismillah. Baca bismillah, mulakan dengan menyucikan tangan kita, menyela-nyela jari kita untuk mulakan berwuduk. Baik, kemudian lepas itu bersugi. Malam ni banyak sikit pasal bab bersugi, ataupun bersiwak, ataupun gosok gigi lah, senang. Sebut bahasa yang Nabi itu siwak. Anggota kayu siwak tu. Jadi apa hukum dia bersiwak sebelum wuduk? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Hukum bersugi ni atau bersiwak ni, hukum dia sunat muakkad, sunat yang Nabi suka. Yang mana sunat yang sangat digalakkan. Sebab dia ni bawah pada fardu ya, bawah pada wajibnya. Dengan apa nak ni? Dengan nak sugi ataupun nak siwak? Dengan kayu siwak tu. Tak ada kayu siwak boleh, sabut pun boleh, rotan pun boleh. Boleh belaka semua. Cuma kayu siwak ni ada keistimewaan dia sebab dia ada khasiat kayu tu sendiri yang datang daripada tanah Mekah tu. Memang kalau pergi Mekah tu tengok arak tu buh kat mulut ya. Berjalan tu. Berpuasa pun dia buh kat mulut kan. Berjalan kat bibir mulut dia tu, gigit kunyah kayu tu. Sebenarnya bulan puasa pun tak ada masalah siwak tak batal. Walaupun lepas asar pun tak batal kalau siwak ni. Lepas asar kalau ikut gosok gigi ni batal, tak makruh. Bukan batal, makruh. Tapi yang ni tak makruh. Boleh ya. Kenapa bersiwak? Sebab bersiwak ni adalah merupakan kegiatan yang sangat memberi banyak pahala dan diredai oleh Allah dan disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak ni hebat kita tak percaya sangat buat siwak, kita kira gosok gigi lah. Duk rasa pelik kayu tu. Apalah kayu ni kan, sekejap nak pergi buah dalam mulut ni. Sebenarnya dia ada kaedah dia. Lepas kita dah pakai nanti malam kita rendam dalam air. Esok pagi kita pakai balik. Nabi pula pakai sebab kayu ni dia ada antibakterial dia, antimikrob dia sendiri. So walaupun kita pakai mulut kita, bukan bagi orang lain pakai, kita seorang je. Dia bunuh kuman. Dia ada enzim dalam kayu tu yang mengeluarkan, yang boleh matikan kuman yang dalam mulut tu. Sebab tu kalau orang pakai siwak gigi dia bersih. Dia ada kalsium, dia ada fluoride kat situ, dia boleh cucikan gigi tu. Jadi mulut kita jadi elok, gigi dia putih, tak adalah kuning. Baik. So itu yang kita nak kena, kita akan bincang sedikit pada malam ni tentang siwak sebelum kita pergi kepada wuduk. Baik, wallahualam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bab siwak ni saya rasa orang bukan tak tahu, tapi orang tak bercara sangat. Kalau kita mengaji dalam Ihya, memang Imam Ghazali tu dia terang sangat detail tentang masalah bersiwak ni. Kenapa kena bersiwak atau bersugi ataupun gosok gigi. Jadi sebab pada bab wuduk ni, salah satunya sebelum kita nak berkumur tu, kita hendaklah bersiwak dulu. Tapi kalau kita lah ni rasanya main Colgate tak? Colgate ke Mukmin ke kan, halal gel ke kita pakai kan, buat gigi miswak kita buat sendiri ke, itu kita nak mudah, tak nak pakai kayu, macam-macam lah.
Pandangan kita tu negatif banyak tentang kayu tu. Yang tu lah Nabi pakai. Hak tu lah kita negatif sangat. Kononnya kita ni hygienik lah. Sebenarnya kayu tu juga hygienik. Kita tak nampak. Kita duk tengok benda negatif. Baik. Jadi hendaknya kita berwuduk setelah selesai beristinja. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW, baginda tidak pernah keluar dari tempat membuang hajat kecuali setelah dilanjutkan dengan berwuduk. Maknanya disambung dengan berwuduk. Nabi tak keluar tandas, tak keluar tempat qada hajat melainkan dengan berwuduk dulu. Jadi perintah ni adalah perintah sebenarnya, ayat tentang kisah berwuduk ni. Jadi kita pun sama juga. Jangan keluar tandas selagi tidak berwuduk. Dan sebelum berwuduk, sebaiknya kita kena siwak dulu. Siwak dulu. Dan Nabi pernah bersabda masalah ni. Mulutmu adalah jalan Al-Quran, kata Nabi. Maka bersihkanlah dengan bersiwak, gosok gigi. Sebab mulut kita ni tempat bercakap benda yang baik, tempat membaca Al-Quran. Jadi nak baca Quran, Quran ni apa? Adalah wahyu Allah, kalamullah, kata-kata Allah. Jadi bila kata-kata Allah, mulut yang nak sebut kata-kata, yang nak sebut baca Quran ni, yang nak sebut kalamullah ni, kena mulut yang elok. Ni duk bau jering lah, petai lah, kan? Bau benda busuk, bawang putih lah, bau tak gigi lah, baca Quran. Kena biasakan dengan amalan siwak ni. Kalau ada siwak senang je, kosok kan siwak sekejap, kita baca Quran. Jadi baca siwak ni bukan sekadar nak wuduk, nak baca Quran, nak tidur malam, bangun pagi, masuk rumah pun berkena siwak. Kita masuk rumah siwak tak tengok handphone. Tu dah tinggal. Ini malam ni kuliah ni saya nak terang sikit tentang kepentingan siwak ni. Kenapa kena bersiwak? Dia banyak manfaat dia. Jadi oleh kerana mulut tu jalan Quran, maka bersihkanlah dengan bersiwak, gosok gigi. Sama dengan solat kudum, contoh solat selamat datang. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak buat solat kudum? Kau pergi Mekah, tawaf kudum macam mana? Sampai tawaf dulu kan? Sama juga. Ni masuk rumah, sampai rumah kita, solat kudum dulu. Pergi rumah kawan, mak kita ziarah ke siapa ke, sampai sana solat dulu, solat selamat datang. Gitu. Jadi benda-benda orang jangan buat. Bukan jangan buat, orang tak mengaji. Kalau dia mengaji, dia buat. Gitu. Baik, kemudian Nabi bersabda apa lagi? Seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mendirikan solat. Kalau jadi benda tu, kalau memang tidak memberatkan umatku lah, aku akan perintahkan, wajib kena bersiwak. Ni yang ulama-ulama tafsir tu maksud dia kelonggaran. Ada kelonggaran kat situ. Maknanya dia jadi sunat muakkad. Sebab Nabi suka benda tu. Kemudian kata Nabi lagi, aku tidak ingin melihat kalian ke tempatku dengan gigi yang menguning. Nabi tak suka. Kalau nak masuk jumpa Nabi, dia kata sahabat, aku tak suka kamu masuk gigi kuning. Mungkin makan benda lain kot, minum kopi ke, minum teh ke, apa ke minum sampai melekat gigi kuning tu. Nabi kata aku tak suka. Sebab Nabi ni gigi dia putih, dan disuka gigi orang-orang yang datang jumpa dia tu gigi putih. Ni datang sembang kita karat gigi tu, karat. Pasal apa karat? Karat isap rokok, berkarat. Lepas tu datang jumpa kita, dah lah bau rokok tu busuk, duduk sebelah kita pula, duduk ngadak kita, duduk cakap tu, bau tu datang kat kita dalam mulut. Tu satu penyakit lagi. Lepas ni yang merokok tu, tak tahulah bulan puasa ni boleh taubat ke tidak. Habis makan je, pum, lari keluar rumah, takut bini marah, pergi ambil vape tu, isap rokok. Ni bulan puasa berhentilah, kan tak boleh berhenti. Tak mati isap berhenti bulan puasa ni. So jadi gitu, maknanya jangan buat macam tu. So kita lazimkan untuk bersugi. Kemudian diterangkan Nabi bersiwak pada malam hari beberapa kali. Nabi bila duduk malam, waktu malam ni dia suka, suka siwak tu. Kata Ibn Abbas pernah juga mengatakan bahawasanya Rasulullah menyuruh kami bersiwak sehingga kami menyangka telah turun wahyu mengenai perintah bersiwak itu kepada beliau. Ingatkan dah turun wahyu dah. Pasal Nabi kata macam bunyi serius kan, Nabi dia turun wahyu tu, Nabi cakap sungguh-sungguh. Kemudian
Apa kata Nabi lagi? Nabi sebut lagi bahawa sebelum wuduk sebaiknya diawali dengan bersiwak, gosok gigi dulu terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi, mafhum dia, solat yang didirikan setelah bersiwak lebih baik nilainya 75 kali ganda daripada solat yang dilakukan tanpa diawali dengan bersiwak. Jadi orang yang solat walaupun dia tak ada wuduk lagi, maka sugi dulu. Bersugi itu dulu, mana nilai pahala tu 75 kali ganda daripada solat yang tak ada bersiwak. Pahala free yang dapat kat situ. Tapi kita jangan buat lah kan. Kita malas nak buat kayu siwak tu. Ataupun pergi gosok gigi lah. Dapat juga pahala. Gosok gigi pun dapat juga sebab membersihkan mulut tu. Nak buat gigi tak buat gigi cerita lain. Tapi ada baiknya daripada tak gosok gigi langsung. Tadi dah makan macam dengan kambing bakar lah, makan apa tadi kan, lepas pada lepas pada zuhur tu nak masuk asar sekarang, basuh gitu-gitu je hai kan, maka bau mulut tu. Tu jadi Nabi bersabda, kami harus bersugi kerana bersugi menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan Allah. Banyak cerita dia. Dan pernah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa bersiwak menyebabkan kesihatan lebih terpelihara dan mampu mengurangi pengeluaran kahak dalam tengkok kita. Orang yang bersiwak tu, banyaknya kahak yang banyak tu dapat dikurangkan dengan sebab khasiat dan kelebihan kayu sugi tu. Oleh kerana itu, para sahabat Nabi selalu membawa kayu siwak dan menjelitkan di celah telinga mereka sekalipun dalam perjalanan. Dia kayu tu kecil, dia selit celah telinga berjalan tu kan. Zaman-zaman dulu orang ingat benda tu kan, tapi itulah dia kayu siwak tu kat situ. Itulah tu, yang inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang kita kena ambil iktibar supaya kita dapat melaksanakan satu sunnah Rasul yang benda tu balik kepada kita balik. Dapat pahala tu dapat kepada kita, bukan dapat kepada orang lain. Itu yang kita boleh kongsi, kita boleh belajar macam mana nak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti sambung lagi sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Kita ke bahagian bersugi lagi. Cuma ada sikit pembetulan tadi tersilap sebut. Bukan 84 bulan 84 tahun. 84 bulan tu sikit, 84 tahun tu menyamai 1000 bulan. Biasalah lama-lama setahun sekali buat kuliah pasal ni kan. Sebenarnya 84 tahun. Jadi 1000 bulan. 1000 bulan tu masya-Allah satu masa yang cukup panjang. Jadi rugi sangatlah. Macam malam ni kalau ditakdirkanlah malam ni, katalah malam ni Allah bagi 1000 bulan. Mengaji kita ni, sekali mengaji tapi kita dapat pahala 1000 bulan. Bayangkan punya banyak. Jenuh. Tu pun kita tak nak lagi. Allah bagi umur kita tu, bayangkan kalau kita kira umur kita tu hidup 60 tahun. 40 tahun lah kita fokus. Maknanya 40 tahun, setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. 84, setiap tahun kita dapat 1000 bulan. Kali dengan 40 tahun. Berapa puluh ribu bulan dikali dengan pahala kita dapat malam tu. Itulah habuan kita di akhirat besok. Mana tak sayang Tuhan kita, kasih tak kasih, itu pun kita marah ke Tuhan lagi, kurung kita kat rumah. Allah, kita tak boleh nak tengok lah, kita tak boleh nak fikir macam mana Tuhan yang sayang kat kita. Kasih Tuhan tu, rahmat dia banyak sangat, azab dia kecil je. Ni dia bagi Covid ni, sikit je kemarahan dia, pasal kita degil kan, kita perancur macam-macam atas muka bumi ni kan, jahanamkan dunia ni kan, buat maksiat lagi, dahaka lagi, maka Tuhan marah kat kita. Marah dia kecil ya, besar biji sawi yang marah dia. Tapi rahmat dia tu macam lautan tak bertepi, luas dia tu. Kita duduk nampak ni hak yang dia azab kita ni. So ni bukan azab. Tengok alam jadi bersih, cuci semua alam, macam detox balik alam ni kan, dengan gunung-gunung Everest lah nampak dah, saljinya cantik, langit yang dengan ozonnya tutup balik. Tidak, ozon kata saintis dah terbuka dah, nipis dah. Sekarang ni ozon dah tebal balik dah. Tengok macam mana. Sebab tu setahun sekali berlakulah ulang-ulangan masalah wabak dan sebagainya. Dulu lagi teruk, kena kata silap tahun sampai 100 berapa ratus juta orang mati. Semua tu wabak sebab manusia membuat kebinasaan atas muka bumi ni. Jadi kita ni dah Allah bagi masa ni untuk kita rebut semalam ya. Beramal lah sekejap, kan letih pun.
Kalau letih-letih kan telefon. Ustaz nak tanya sikit soalan mana ni? Sembang pukul 2 pagi kan telefon nak tanya. Ni tengah ngajar macam ni lebuh dah. Esok pagi dia mesej, Ustaz sorry lah semalam lena. Baguslah. Tengah kamu kata nak ngaji kan kamu tidur. Apa ni rindu pada tidur. Boleh tidur, lelak sekejap sudah lah. Janganlah tidur atas bantai. Tak nyandor atas kursi malas ke, duduk atas bangku ke, kursi ke, sandor sekejap sementara nak pergi hilang hak ngantuk tu 10-15 minit. Betul kerja pergi ambil wuduk balik. Malam boleh minum, kopi ada, kopi Aceh ke apa ke ada, minum kat dapur tu. 3 in 1 ke. Macam benda ni yang boleh ngantuk. Jangan pergi makan sudah. Bolehlah makan kunyah-kunyah kuih raya yang dah beli tu kunyah sikit-sikit dulu. Okey, baik. So jadi bolehkah bersugi ketika puasa? Boleh nah. Adalah sunat bersugi pada bila-bila masa, tetapi masa yang dituntut paling dituntut setelah bangun dari tidur. Ketika hendak mendirikan solat, ketika hendak baca Al-Quran dan selepas makan dan ketika berubah bau mulut. Ini masa aula. Masa paling dituntut untuk kita bersugi. Lepas ni mungkin kita carilah satu keping, satu batang kayu sugi tu, tebul dalam poket. Kan? Tak nak panjang sangat, pendek-pendek cukup. Lepas tu tengok ada orang yang banyak buat kerja lagu ni, jemaah tabligh. Orang tabligh ni dia dah kita pula pandang kotor kat dia. Macam kita tengok kan, padahal mereka ni sedang melatih diri untuk menegakkan sunnah. Kita ni pasal kita ni hebat sangat pakai brush gigi lah. Pakai Colgate. Dulu kalau Colgate lah, tali. Macam dalam tu, dengan fluoride daripada tulang lah pakai bahan tu untuk nak buat ubat gigi tu. Halal tak halal tulang tu, nak bagi putih gigi tu. Tapi kalau sugi kan siwak tu dah, insya-Allah memang dia membersihkan gigi kita. Dan tu rasa dia pun kita telan pun tak apa. Baik, jadi bagi orang puasa macam mana? Bagi orang puasa, tak kira sama ada puasa fardu Ramadan ni atau puasa sunat adalah makruh selepas gelincir matahari. Maknanya selepas zuhur. Kalau ikut gitu, tetapi kata Imam Nawawi pula bahawa tidak makruh. Kata Imam Nawawi, bersugi bagi orang yang berpuasa sama ada telah tergelincir matahari ataupun sebelum gelincir matahari. Jadi kalau ikut makruh lepas asar. Tapi bagi orang yang berpuasa tak apa, kata Imam Nawawi. Dia ada pendapat lah, ada pendapat yang mengatakan begitu. Dan dari Abu Hurairah pula kata, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Ni bulan Ramadan ni. Dan kita rasa kan, nampak macam bau, memanglah bau sebab enzim tu banyak naik ke mulut kan. Enzim kita proses dalam perut tu. Enzim tu bila bulan puasa kita tak makan. So bila tak makan, dia akan berjalan dalam badan kita, detox. Tu kita rasa sihat. Ni masuk 20 hari ni badan kita dah rasa stable dah. Dah rasa sihat, dah rasa banyak dia dah buang racun semua dia buang dalam badan kita. Enzim tu. Yang tu yang kadang-kadang bau tu kat mulut. Kan? Tapi dah tak berbau mulut. Kita kan ada kayu tu, kita sugi atau bergosok gigi, tapi jangan lepas asar. Sebelum nak solat asar tu boleh lagi. Dia kata selepas asar tu, jadi sebelum tu boleh lagi. Lepas waktu asar tu dah makruh dah. Kata setengah pendapat. Tapi mengikut Imam Nawawi kata dia tidak makruh. Jadi kalau boleh kita bolehlah follow yang mana satu. Kan? Tapi kalau nak buat tu biasanya ghalibnya kalau saya ni pun lepas asar kita tak dah gosok gigi dah. Sebelum tu kita boleh lagi, kita nak wuduk, kita gosok gigi tu, kita bersugi dulu. Baik, kemudian apa kata sahabat Nabi seorang, Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah bersugi sedangkan beliau berpuasa. Ni kata sahabat Nabi, dia tengok Nabi bersugi walaupun beliau tengah berpuasa. Ni kata hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain. Maknanya itu kata dalil hujah mengatakan boleh bersiwak, boleh gosok gigi ketika kita puasa. Maknanya berwuduk tu boleh, tak salah. Jadi gitu. Yang salahnya pergi kumur sesaja. Kumur namanya kumur ni, kumur air, telan air tu. Tu kot salah. Jadi itulah. So kita cuba menghayati tentang kesan-kesan kepada kita dari segi bersugi atau bersiwak ni, sebab dia banyak khafiat, banyak manfaat untuk kita dari segi kesihatan sebagainya kan. Tapi ada yang tanya, Ustaz kalau umur 60 dah, ni dah pencen dah, kalau kita buat umur sihat ke Ustaz? Dah sakit, dah ada lah badan pun nak bersugi macam mana? Orang bersugi ni awal lagi mula tu orang dah bersugi dah.
Siapa gosok gigi tak mau jadi macam tu ah. Gosok gigi lain. Kita pakai bahan chemical lah bola mulut. Yang bersugi ni natural, batang kayu tu, kayu siwak tu. Kan? Dia lain, dia istimewa kayu siwak ni. Tak sama dengan tu. Kalau kita ambil rotan pun tak apa lagi. Rotan pun boleh lagi. Daun-daun kayu pun boleh pakai. Daun kayu pun boleh juga buat siwak kalau kita nak cuci mulut tu. Dia banyaklah bahan-bahan yang boleh kita guna tu. Sabut tu boleh pakai. Tu dia punya perkara-perkara yang kita boleh fikirkan baik-baik. Wallahualam. Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi tentang bersugi ni. Paling tidak pun kita boleh belajar tentang bersugi ni. Jadi nak masuk kepada wuduk tu, sebab bersugi ni dia ada, kalau tak silap saya, ada hampir 100 buah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang bersugi ni. Banyak hadis dia kat situ. Jadi di antara sebab-sebab orang solat yang bersugi itu lebih afdal, lebih besar fadilatnya, kerana ia akan mendatangkan lebih khusyuk solatnya, serta dapat memelihara pergaulan yang baik di kalangan ahli jemaah dia kan. Masa duduk sekali dalam masjid, contoh mana-mana, so dapat protect, dapat jaga bau mulut tu dan harum, serta cahaya gigi yang segar. Nampak kalau gigi kuning ni, kalau kita sembang dengan orang, kita perimas. Gigi kuning, tengok gigi tu. Jadi para ulama menegaskan bahawa bersugi itu mempunyai 70 faedah. 70 faedah, ya Allah, banyaknya. Dan kelebihannya, so kat sini sikit lah, kita sendaraikan sikit je. Faedah banyak sangat: mendapat redha Allah, membersihkan dan mengharumkan bau mulut, menggandakan pahala amal. 75 pahala amal, beza dengan orang yang tidak bersugi. Menggembirakan malaikat suka, mensucikan hati, menguatkan hafalan, meningkatkan kecerdikan, dapat mencerahkan mata, melambatkan tumbuh uban. Ni 40 dah pernah uban atas kepala dah kan. Dia bukan pakai sugi siwak, dia pakai rokok, tonyoh rokok kat gigi tu. Rokok cerut. Hak moden sikit tak pakai dah, pakai vape. Vape pula bubuh alkohol lah macam-macam dekat mulut tu. Tu lagi kelah, hebat lagi tu. Tu uban tumbuh. Tu pening pula cari ubat minyak rambut pula nak pergi hilangkan uban tu. Kemudian mencegah gigi berlubang. Sebab tu kalau orang yang beramal siwak ni sampai ketua dia gigi dia tahan. Ni 30 lebih dah cabut habis dah, licin dah. Pakai gigi palsu pula. Menolong menguatkan gusi, memutihkan dan menguatkan gigi, melancarkan saluran pernafasan tengkorak kita tu. Membantu melancarkan sistem pencernaan, membetulkan meluruskan tulang belakang, melancarkan kefasihan dan kepatahan pertuturan, dapat mengucapkan syahadah tak kala hampir ajal. Tu yang paling hebat sekali. Jadi itulah antara fadilat-fadilat kelebihan dia kan. Kemudian sekiranya tak dapat bersugi setiap waktu, maka sekurang-kurangnya sehari sekali pun jadilah bersugi tu. Adalah sunnah juga. Mungkin ada orang bertanya, gosok gigi macam mana tu? Kamu pakai buat gigi apa? Buat gigi apa pakai? Halal, syubhah. Tengok baik-baik, ada halal kat situ. Jadi buat gigi ni teruk sangat ya. Kena ada buat gigi, kena beli lagi. Sedangkan kayu sugi ni, beli sekali ada RM1, RM2 kayu tu kan. Murah je. Pakailah, nak habis kayu tu, saya ingat 2 bulan 3 bulan tak habis. Habis potong, sambung lagi. Saya sila setahun tak habis batang tu. Buat gigi nak kena beli saja. Sebulan habis beli. Buat gigi sama juga. Buat gigi tu dia plastik, dia bukan boleh bagi antibakteria, antimikrob sebagainya. Dia tak boleh buat apa, dia sekadar bagi gigi lah. Beza dengan siwak tu tadi. Tak apalah, kita mengaji sedikit kita faham. Nak buat, tak buat sudah. Tak nak buat lah, payah. Tak usah buat. Bukan ada paksa. Sedangkan ini sunnah Nabi. Kita ni kadang-kadang merasa bangga sangat, kononnya kita ni hygienik sangat. Kita ni elok sangat. Tu susahnya. Kalau kita pandang, kita downgrade kan, tengok macam cara Nabi pakai jubah apa, kita tengok lah selekeh orang Islam macam ni. Mulalah kita. Sedangkan pakaian tu sunnah. Jangan duk kata pakaian orang Arab. Pakaian tu yang Nabi pakai tu. Sebab Nabi ni utusan Allah. Apa yang Nabi buat, Rasul buat, semua daripada Allah Ta'ala.
Lain lah kalau Allah suruh Nabi pakai macam kita pakai kan, kalau panjang kot ke apa kan, Allah tak suruh kan, tak boleh buat, masa tu boleh. Sebab dia bersederhana dalam memakai baju pakaian sebagainya. Tu. Kita tengok kan. Jadi kita jangan downgrade kan bab agama ni kan. Terutama bab sunnah Nabi. Jangan pandang selekeh, pandang rendah. Bila sebut sunnah tu pahala. Macam orang bawa kayu sugi dalam poket semayang sembarangan, kita dah rasa jijiknya, dah tanya-tanya mulut, sedangkan itu sunnah. Kalau jijik, Nabi tak suruh lah bersiwak. Kalau jijik, yang kita ni bersih sangat ke, gigi pun tampil merata, Pentah gigi palsu bawa batang dalam mulut tu. Dia pun dia belagak lagi, tak sedar kan. Bangga sangat dengan hygienik dia konon. Jangan kita dengan sunnah tak boleh. Kita tengok, jangan kita duk petikai. Kalau tak mau buat, diam-diam sudah. Jangan duk keji, duk caci macam-macam. Tu. Jadi alat untuk bersugi ni boleh pakai. Beruh gigi boleh. Macam kita pakai sekarang. Itu pun ada, pakai je lah itu. Setidak-tidaknya kalau tak dapat penuh pun, adalah pahala bersugi tu. Lepas tu kayu arak, kayu siwak tu lah. Rotan. Lepas tu mangga kelapa kan, dekat mangga ni, tandan kelapa tu kan, yang jari tu, yang macam jari-jari panjang-panjang tu dekat pokok kelapa tu kan, tu mangga dia. Tu boleh buat. Kalau orang kampung tu dia buat macam itu dulu. Itu yang ada dia buat beruh gigi dulu. Dulu mana ada beruh gigi? Masa zaman saya dulu pun kecil, mana nak mencari? Tonyoh dengan pakai sabut je. Sabut ke ada apa yang ada, itulah jadi tempat. Yang penting gigi bersih. Kayu-kayu pun kita pakai semua. Macam-macam pakai. Kalau mandi dekat sungai tu lagi best. Batang beban ke apa ke, tonyoh kat mulut tu je. Dulu budak-budak dulu bukan macam sekarang. Ini budak sekarang manja sangat. Itu antara alat-alat yang boleh kita gunakan dalam kita bersugi. Okey, baik. Allah. Alhamdulillah. Maaf malam ni ada meragam sikit line komputer saya ni. Jadi dia berselang-seli tu dengan apa? Tak jadi selang-seli dengan voicemail tu. Nanti admin susun balik nanti. Baik, so jadi untuk slide yang terakhir malam ni, iaitu sedikit tentang doa untuk memakai siwak. Sebenarnya dia ada doa dia. Doa, bila kita nak pakai siwak tu ada doa dia. Dalam tu nanti saya sertakan sekali doa dia tu. Jadi yang mana yang boleh baca tu bacalah doa tu. Kalau agak-agak tak boleh nak baca yang Arabik tu, yang Melayu tu di bawah tu, doa tu dalam tu. Baik. Kemudian apa pandangan empat mazhab ni? Mazhab Hanafi berpandangan bahawa sunat bersiwak setiap kali wuduk ketika berkumur-kumur. Masa berkumur-kumur tu lah kita siwak. Kalau gosok gigi pun masa tu. Jangan gosok gigi dulu, tak dapat pahala. Gosok gigi masa berkumur, tu dapat pahala. Kalau kita gosok gigi dulu, kemudian dah gosok gigi habis, baru kita ambil wuduk, kita tinggal pahala bersugi tu. Tak betul cara tu. Jadi masa kita berkumur tu kita gosok gigi. Kena susun balik. Kemudian kata mazhab Maliki berpandangan bahawa bersiwak merupakan kelebihan wuduk yang dilakukan sebelum berkumur-kumur. Dia bersiwak dulu, betul kumur. Tu kata Imam Malik. Mana kata Imam Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali pula sependapat, mengatakan siwak sunat yang disukai, iaitu sebelum berkumur-kumur selepas basuh tangan. Lepas basuh tangan tu, macam Imam Malik kat, lepas basuh tangan, siwak dulu, lepas tu kumur. Itu lebih aula. Itu berkata Imam Syafi'i, hadis tersebut menyatakan bahawa siwak sebelum solat tidak wajib. Kerana sekiranya hukumnya wajib, nescaya baginda Nabi tetap menyuruh umatnya bersugi, sama ada menyusahkan ataupun tidak menyusahkan mereka. Tentang hadis tadi disebutkan, kalau Nabi kata kalau tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan supaya berwuduk, supaya bersiwak setiap kali berwuduk tu. Tapi sebab dia bukan benda satu yang wajib, maka dia jadi sunat muakkad. Maka ini sunat yang disukai. Maka kita buatlah yang Nabi suka tu. Ketua Imam Syafi'i kata benda tu jadi sunat, bukan wajib. Kalau tak siwak pun solat masih sah. Tu Tapi kekurangan lah pahala dia, tak dapat pahala siwak tu. Jadi kalau kita tengok, kita dah baca tadi kan, macam ni hikmah bersugi tu banyak lah. Dapat pahala, redha Allah, redha kan. Yang ada 70 tadi, yang disebut tadi 17, sikit-sikit sangat. Jadi
Jadi gitulah ya. Jadi untuk malam ni insya-Allah saya pun tak nak panjangkan lagi. Malam ni dah lewat dah. Mungkin malam ni kita dah mula nak siap-siap sedia nak sembahyang, nak baca Quran ke apa malam ni. Dan nanti bolehlah dekat-dekat pukul 12 ni elok sangatlah kalau kita nak apa? Nak solat tasbih dulu ke. Saya rasa yang tu senang je. Buka tengoklah balik dalam buku, ada Google pun ada dalam tu. Macam mana kafiat-kafiat solat taubat, solat apa semua tu ada. Nak cerita dah tak sempat. Kalau boleh sempat ni saya akan kita akan olah sikit. Mungkin ada persoalan lah yang nak beribadat baru nak mula semangat kan. Kalau tidak buat tak kisah, jangan buat duk ya. Especially orang-orang muda. Orang muda ni dia tak peduli sangat, dia kata dia panjang lagi umur dia. So tunggulah dia tua esok baru dia tunggu malam tu kadar. Tak boleh lagu tu. Semuda ni kena kumpul ibadat, kena kumpul amal dulu. Kan? Semuda tengah kuat ni. Betul Nabi kata beramal ni ketika sihat, ketika kuat, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit. Dah sakit besok dah rabun mata sebagainya duk minta ubat. Ustaz ada tak ubat rabun mata? Kenapa? Nak baca Quran tak boleh. Dulu masa muda tak baca kan? Nak tunggu tua tu masalah. Jangan tunggu masa tua besok. Sekarang ni kalau yang muda tu pulun dulu sekarang ni. Kita ambil masa untuk kita beramal. Mudah-mudahan sebagai bekalan kita di hari akhirat nanti. Tu begitulah. Jadi insya-Allah besok malam kita akan masuk kepada bahagian wuduk. Cuma malam ni saya rasa kena cerita juga sebab ramai dah orang meninggalkan amalan bersugi siwak ni. Gosok gigi. Gosok gigi saya rasa semua gosok gigi. Siwak ni. Gosok gigi memang gosok gigi. Cuma siwak ni sebab kita nak pahala siwak tu macam mana nak buat. Tu kena belilah kayu tu. Kayu tu banyak jual, kedai-kedai banyak, kedai-kedai arak semua ada. Pergi je dia cari kedai-kedai. Yang ada kedai-kedai kitab ke, kedai-kedai jual barang-barang makanan sunnah kan, ada dia orang jual biasanya kayu-kayu siwak ni. Kan gitu. Jadi tekat ni dulu insya-Allah. Kita ni macam itulah kadang-kadang siang tu letih. Letih siang ni malam ni kadang-kadang sasul habis cakap kadang-kadang ada lepas ke lain. Itulah kata kita manusia ni. Buat silap ni tak henti pada buat silap. Yang tadi lah silap sebut. Ingat ke 84 tahun sebut 84 bulan. Duk puasa 84 bulan kan. Walhal 84 tahun sama dengan 1000 bulan. Jadi kita insya-Allah maknanya ruang peluang untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar tu terbuka luas. Mulai malam ni kita dah sepatutnya semalam lagi dah. Malam ni lah kira malam ni dimulakan dengan 20 malam 21. Malam ni kita mula dah malam ni. So bolehlah bersiap-siap kan. Kalau yang mana rasa nak rehat dulu, rehatlah kejap, nanti pukul 4 sekarang ke bangun. Bangun tu dah lah sejam lebih sebentar nak bersahur tu. Bolehlah sembahyang taubat sekejap. Sebab kalau nak buat solat apa ni tasbih ni, kalau orang tak biasa buat boleh lajak sampai sejam. Kalau nak baca yang panjang tu. Kalau nak baca yang pendek tu mungkin lebih pada 40 minit je kan. Tak biasa buat. Kalau dah biasa dah laju. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan lengoh lagi menggeletar tangan duk tahan ni. Jadi rasa-rasa malas nak buat lah. Sebenarnya solat tasbih ni kalau kita dapat selalu dia seronok. Kita jadi asyik bila tasbih tu. Sampai tempat kita sujud dengan Tuhan tu, itulah kita dapat peluang duduk dengan Tuhan lama. Katalah kita dapat sujud tu 1 minit, 1 minit, nak habiskan 10 kali tasbih tu kan. Betul kan sujud yang kedua pula kan. Kita rasa masa tu panjang kita duduk dengan Tuhan. Tempat paling mustajab doa ketika kita dalam sujud tu. Kat situ. Jadi cara tak langsung kita dah boleh belajar dah. Kalau yang solat buatlah sama, jangan tak buat. Apa solat malam-malam nak buat amalan-amalan ni? Antara solat yang kita yang paling afdal. Macam ni, saya bagi tips sikit dah malam ni. Tadi pun ada orang duk tanya dah. Okey, kita malam ni kita mulakan dengan contoh pukul 12 ni. Ni eloklah time pukul 12 ni. Kalau pukul 9 tak boleh ke Ustaz? 9 sembahyang tarawih bang Tarawih sampai pukul berapa? Kalau kat masjid sampai 10.30. Saya tadi alhamdulillah lah kita tiap malam kita pukul 8 Isyak tu start. Sampai pukul 10 tu insya-Allah habis 20 rakaat tu. Tu rehat sekejap. Rehat turun siap-siapkan ni kuliah ni pula. Siap kuliah ni, habis kuliah ni barulah ada masa sekejap. So kita mula dengan solat taubat dulu. Astaghfirullahalazim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bacalah istighfar tu. Ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun yang panjang lagi, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku. Kita minta ke Allah supaya tetap kita atas jalan agama dia. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku. Minta ke Allah supaya tetapkan kita atas jalan agama dia tu. Ataupun istighfar-istighfar yang biasa kita baca tu, bacalah dengan keadaan baca perlahan-lahan. Bolehlah baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali kita baca, atau 100 kali. Sebab Nabi dia tiap-tiap malam 70 atau 100 kali Nabi baca. Kita tak baca langsung. Jadi kita belajarlah ni malam ni. Allah Ustaz, hak ringkas-ringkas tak ada ke Ustaz? Nak panjang? Tak ada panjang mana. Sekejap je habislah baca. Dah habis baca tu, kita baca dalam kita merayu kepada Allah. Kemudian kita buat apa lagi? Lepas tu kita duduk hadap betul-betul, angkat tangan, kita minta kat Tuhan. Kita doa lah. Dalam doa tu kita sebutlah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, dosa yang sekarang, ya Allah. Dosa yang aku nampak dan dosa aku tak nampak, dosa yang aku sembunyikan daripadamu, ya Allah, dan dosa yang aku nyatakan padamu, ya Allah. Dosa 7 anggota tubuh, anggota jawarihku, ya Allah. Dosa mata yang melihat, dosa telinga yang mendengar, dosa tangan yang memegang, dosa syahwat, dosa kaki, dosa terhadap kedua ibu bapaku, ya Allah. Dosa terhadap anak isteriku, ya Allah. Dosa terhadap saudara maraku, ya Allah. Terhadap sahabat-sahabat handaiku, ya Allah. Dosa-dosa dengan makhlukmu, ya Allah. Dengan anak cucu Adam, ya Allah. Dosa-dosa aku termakan harta-harta mereka, ya Allah. Cerita dulu dosa kita dengan Tuhan. Apa lagi dosa kita dengan yang kita dah buat? Jangan dia minta ampun lagi. Cerita tu dulu. Cerita kita dengan Tuhan ni. Ya Allah, jahatnya aku, ya Allah, celakanya aku, ya Allah. Akulah antara hamba-Mu yang paling jahat di muka bumi ni, ya Allah. Dosaku umpama laut, umpama buih di laut, ya Allah. Terlalu banyak. Kalau bukan Engkau Tuhanku, ya Allah, yang boleh mengampunkan, tak ada lagi Tuhan yang boleh ampunkan dosa-dosaku. Itu kita kena merayu dengan Tuhan. Kita kena cerita apa kita buat dengan Tuhan dah. Kita makan rezeki Tuhan, kita tak syukur kepada dia, kita kufur nikmat dengan dia, kita sombong, kita angkuh, kita takabur, kita riak. Tu bukan nama taubat, tu taubatan nasuha. So cara kaedah dia macam tu. Kita masa kita berdoa tu kita sebutlah. Tak apalah sebut apa pun, dia tak erti Arab, Melayu pun tak apa, yang penting sampai matlamat kita tu. Matlamat kita sampai untuk mohon kepada Tuhan. Jadi dah habis tu. Kemudian dah selesai, dah habis semua tu. Jadi bila taubat ni bukan taubat tu nak menangis, tapi dah jadi kelaziman. Bila kita merayu dalam kesedihan kita, merasa kita bersalah, maka dia datang hibur, datang sedih, langsung kita datang tangisan tu. Sampai macam kadang-kadang yang kalau sungguh-sungguh buat sampai macam budak-budak yang menangis tu. Tapi bayangkan tengok, kadang-kadang taubatlah, kerasnya hati kita ni, setitik air mata pun tak keluar. Punya kerasnya hati. Kalau nak tahu hati keras tak keras tu, try lah tengok buat. Setitik air mata pun tak boleh keluar.
Tak boleh keluar langsung. Dia punya kerasnya hati dia. Dia tak mau merendah dengan Tuhan tu. Dia bila taubat ni, kita bertaubat kepada Tuhan tu, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan tu. Maha Agung Allah Ta'ala tu. So kita minta dengan tangisan sekali, kita memohon kepada Tuhan. Ada orang jumpa saya, Ustaz, tak boleh lah Ustaz. Itulah tak keras hati kamu. Kamu tengok budak kecil. Tersilap yang kita buat, dia menangis. On the spot dia menangis. Pasal apa budak kecil mudah menangis? Sebab budak kecil tak ada dosa. Ni pak budak, mak budak ada dosa keras sangat. Jantan betina sama je, mak bapak sama je. Kalau dah keras sangat hati tu, kita buat taubat tu, kita takut sangat nak sembahyang taubat ni. Kan? Itu susah lah kita nak berdoa, saya kata payah. Bila payah kita tak nak buat, sedangkan itulah pun harapan kita kepada Tuhan. Kalau dia tak bertaubat, macam mana Tuhan nak ampun? Kau lama kau bertambah dosa. Dosa duk ada, duk ni dah. Taubat ni kena buat hari-hari. Sebab hari-hari buat dosa. Bukan buat setahun sekali. Jumpa bersalah hari raya. Ni raya tak boleh jumpa, macam mana nak salam? Kalau dosa tak buat hari-hari, tak payah taubat. Tu. Kalau dosa tak buat. Kalau dosa buat hari-hari, hari-hari nak bertaubat. Hari-hari nak bertaubat. Hari-hari nak baca. Sebab tu taubat ni dia kena hari-hari, dia bukan ada waktu yang boleh tangguh-tangguh. Takut tak sempat minta ampun. So kita duduk, kita start ajar diri kita dah, kita didik. Ni ramai orang tanya saya, kalau Ustaz lah kuliah tu bagilah tips sikit apa nak kan. Malam ni kita bagi tips kongsi kita nak mula. Habis main taubat tu, jadi 2 rakaat dulu. Rakaat pertama bacalah Fatihah ke, kuliah ke. Rakaat kedua tu qul hu ke. Simple ya. Lepas tu terus kita mulakan istighfar tu, astaghfirullahalazim tu. Nak buat kuat-kuat boleh. Kalau seorang tu tak payah kuat sangat kan. Sedoa tu doa lah. Macam mana kita nak doa tu. Atau tengoklah pandai-pandai doa tu. Banyak doa ni kan. Jadi kadang-kadang kita terasa di hati apa yang kita nak doa, kita minta ke Tuhan. Yang penting kita dapat keampunan daripada Tuhan. Baik. Lepas pada itu, barulah kita mulakan dengan solat tasbih. Elok buat malam tak tasbih ni. Tak apalah Ustaz, pagi esok lah bangun. Pagi esok bangun 4.30. 4.30. Jadi macam mana nak buat? Boleh buat terkejut-kejut. Boleh kalau biasa buat tak apa, setengah jam siap lah. Kelima habis. Sedang balik. Tu tahajud 2 rakaat, dah turun sahur bawah. Sahur 5.30 boleh makan. Lewat kan tak akhirkan sahur kata Nabi. Tapi kalau yang di rumah tu nak masak lagi, tak boleh lah, lambat kan. Kalau orang perempuan ni pergilah lepas solat sunat tu, turunlah sediakan makanan apa semua. Sediakan makanan pun dapat pahala kan. Biarlah laki saya ada zikir kat atas tu kan. Perempuan pergi siapkan kat bawah tu, macam tu. Itu lepas tu apa lagi nak buat? Kalau rasa letih, tidurlah kejap dengan niat nak bangun dalam pukul 3 ke 4 ke kan. Dah bangun tu tahajud pula. Witir dah buat. Selesai tak witir dah. Witir dah buat, tahajud pula. Tahajud tu nak sembahyang. Nak sembahyang tahajud, tengoklah 2 rakaat, 4 rakaat. Apa lagi? Malam-malam tasbih, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi dah baca dah 300 kali dah dapat. Ni baca dia saja pula tasbih tu. Selawat lagi. Selawat nak baca berapa kali? 100, 200 kali. Kemudian zikir subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tu dia lah. Itu semua-semua yang boleh kita amalkan kan. Yang ni 100, 200, 300 dah sudah dah dekat nak sahur dah habis. Tak sempat dah. Itu kalau mula waktu malam. Memang tak cukup masa sebenarnya. Kalau kita start ni pukul 12 kan, kita nak start kan. Masa sangat kritikal. Masa tu orang kata apa? Ngam-ngam je masa yang ada kat kita tu. Kita nak buat tiap malam tu. Itulah kita nak kejar untuk 84 tahun punya ganjaran pahala yang Allah bagi. Bukan 84 bulan tadi silap cakap Sacor pergi dah. Dan bulan tu bersama dengan 1000 bulan punya pahala. InsyaAllah 1000 bulan ni banyak sangat-sangat rugi kalau tak ambil peluang ni. Tentu kita ada tua ni, tak tahu esok lusa mati ke apa ke. Kita nak get ready semua. So kita tumpu pada malam ni. So insyaAllah so saya rasa itu panduan tips-tips yang sedikit, yang ringkas untuk kita beramal. Very simple tips. Tak ada yang susah-susah. Senang sangat buat Baik, wallahu alam. Semoga malam ini kita dapat sama-sama manfaatkan untuk 10 malam terakhir ni di bulan 10 Ramadan ni insya-Allah ya. Jadi buatlah, cubalah
Sampai sini dulu, insyaAllah bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.